disiplin dan tidak mudah putus asa perlu ada pada setiap Femina. Hai, saya Manggis, saya Femina. Berketerampilan menarik, berkeyakinan tinggi dan tahu untuk menjaga kesihatan diri adalah di antara ciri-ciri seorang Femina. Terus bersama dengan saya Fiza Frizi dalam Dunia Femina, bijak dan sihat bersama dengan seorang personality yang cukup hebat sekali dan beliau akan berkongsi antara tips fashion, penjagaan kesihatan dan tips yang bermanfaat. Bagi episod Dunia Femina kali ini, seperti yang dijanjikan, kita bersama dengan seorang personality Femina yang cukup hebat. Beliau adalah seorang yang mempunyai kelulusan diploma dalam teknologi kreatif penulisan artistik. Anak kedua daripada 3 beradik. Nampak tak? Kita tengah menghafal ni. Lepas tu beliau juga adalah seorang penyanyi, seorang penari, juga seorang pengacara. Siapa yang tak kenal dengan Cik Manggis? Manggis. Aku tak pernah mengalamimu dan aku tak pernah rasakanmu. Belum lagi biasa bersamamu. Tapi bukannya aku tak mahu. Semakin dekat, semakin minat. Bila terlupa, tolong ku ingat. Apa lambat menjadi cepat. Banyak masa, banyak jam sempat. Padan, bebas. Padan aku bebas. Tapi tadi silap sikit je. Apa dia? Teknologi kreatif dan artistik tapi bukan penulisan. Oh. Saya screen. Oh, screen. So belajar di belakang tabir. Yes. Dan mungkinlah Cik Manggis kan, kenapa tak tukar nama daripada Cik Durian? Kenapa tak Cik Mempelam? Kenapa? Apa dapat gelaran Cik Manggis tu? Kalau Manggis tukar durian, mesti orang tanya, kenapa durian bukan Manggis? Contohlah kan, tak adalah. Okey, tadi sebenarnya Manggis dapat Manggis tu daripada UiTM lah. Masa tu sebab nama sebenar Wani. Wani? Wani. Lepas tu tapi sebab dekat college tu ada ramai sangat orang nama Wani. So, diorang pun nak macam nak bezakan Wani yang mana. So dia panggil Manggis, Wani Manggis sebab mata bulat. Putih tu putih. So macam kalau daripada tepi nampak bulat kan. Yes. Okay, macam Manggis sendiri kan, mungkin boleh ceritakan mengenai bagaimanakah sebenarnya latar belakang diri Manggis, macam mana boleh berkecimpung dekat dalam industri nyanyian dan juga apa yang dilakukan oleh Manggis sekarang. Ada projek-projek terbaru ke? Manggis sebenarnya, kalau ikutkan Manggis memang suka menari. Daripada dulu lagi, daripada kecil lagi Manggis suka menari tau. So bila lepas Manggis sekolah, Manggis nak cakap kat ayah, Manggis nak masuk Aswara sebab nak belajar menari lah, kos tarian tu. Tapi ayah cakap, kenapa nak belajar benda yang dah tahu, yang boleh belajar sendiri. So ayah cakap belajar benda belakang tabir lagi senang. Lepas tu cakap lagi, bagi ayah masa tu, kau belajar semua benda dekat dalam industri tu sebab kau nak sangat masuk dalam industri tu kan. So belajar semua yang kat belakang tabir supaya nanti satu hari orang tak boleh tipu you. Bila Manggis dah belajar situ, Manggis memang betul-betul dapat minat yang lain tau. Manggis sebenarnya rasa macam Manggis ada keupayaan yang lain. Manggis boleh belajar benda lain. Dari situlah juga Manggis, sebab dekat Manggisnya kos tu pun ada kelas teater, ada kelas fotografi, ada kelas macam-macam. So kat situlah Manggis nak naik, dapat minat yang lebih mendalam dekat dalam industri ni lah. Jadi Manggis mula-mula sebenarnya Manggis memang bermula dengan menari. Lepas tu satu hari tu Manggis, Azira dengan Sofia, kita macam saja-saja nak buat YouTube. Kita buat menari dengan menyanyi sebab kita saja je macam nak share dengan orang apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh bagilah. Menari dengan menyanyi lah. So kita buat, hari yang kita post dekat YouTube tu, itulah hari yang viral. Dia viral terus satu hari tu, tak sampai 24 jam dia viral terus. Lepas tu terus ada label yang datang melamar. Rezeki kat situ. Rezeki, memang tu rezeki lah. So kita orang pun macam nak ke buat, sebab kita bukan nak buat untuk jadi artis tak. Kita sebenarnya nak saja-saja je. Lepas tu macam tak apalah, mungkin ini rezeki kita, peluang kita. So, kita ambil lah. Kita ambil, kita terima, lepas tu kita buat betul-betul. Yeah.
Yes, itulah sebenarnya kan orang tak tahu macam mana tiba-tiba Defam tu boleh bergabung, lepas tu boleh meletup ke babung sampai macam ni kan. Ni barulah kita dapat penceritaan daripada Manggis sendiri. Okay, dekat dalam dunia Femina ni sebenarnya kita nak tahu apakah di antara cara berfashion Cik Manggis. So, saya tak nak duduk kat ruang tamu je. Saya nak tumpang lah. Hai, tengok dekat dalam master bedroom Cik Manggis ngacam boleh? Oh, alah, tak boleh lah. Oh, tak Sebab boleh. Bila kita privacy. Nanti orang nampak, tak boleh. Oh, first time lah kena tolak pula tawaran kita. Sorry. Tapi Manggis boleh bawa barang-barang kat depan boleh? Ha, okey boleh. Okay. Yang itu boleh. Saya tunggu lah ya. Okay, tunggu kita ambil satu almari bawa kedua. Okey, jap. Sini lah. Kita di sini. Bulan penuh dengan kasih sayang Ramadan karunia Sang Maha. Dari dulu lagi, kita tengok televisyen, Assalamualaikum. Sorry. Kan cakap saya satu almari saya bawa ni. Ui. Satu almari. Bergaduh ke apa ni? Gaduh. Okey, sebab kalau bisa tengokkan koleksi-koleksi Cik Manggis ni lain sungguh kalau dibandingkan dengan selebriti lain ya. Tapi kita akan mulakan dengan pemilihan pakaian ataupun Betul. dari segi fashion. Sebab kita tahu Manggis dah hijab sekarang. So pastinya pemilihan pakaian juga pasti berbeza daripada sebelum berhijab dengan selepas berhijab. So mungkin Manggis boleh cerita pasal yang jaket-jaket yang ni Itu sebenarnya ramai orang cakap macam tu tau. Sebenarnya baju Manggis sama je dengan baju yang dulu. Sebab Manggis daripada dulu memang Manggis suka pakai baju besar-besar. Manggis suka pakai baju laki juga sebenarnya. Sebab dulu kita tomboy. Manggis sebenarnya memang Manggis suka baju-baju yang panjang. yang Baju labu-labu. luar lah, baju luar sebab senang. Sebab dia besar. Lepas tu kalau contoh I pakai benda ni. Ini daripada designer Malaysia punya designer. Pakai jap. Oh, si ada pom-pom lagi. Ada pom-pom. Itu yang beli tu. Tak, dia macam lepas tu pakai boot kan, contoh kan, dia terus style dulu. Kalau tak salah terus pakai spek kan. Macam tinggi. Oh. Okey. tak. Kalau macam yang pemilihan jaket ni kebanyakannya memang denim lah. Manggis suka denim, lepas tu Manggis memang suka sebab Manggis kasar kot. So Manggis suka benda-benda macam macam nampak lasak sikit. Macam askar, hijau askar ni. Ni semua baju-baju labu-labu lah. Baju labu. Lepas tu macam yang paling Manggis suka, kita pergi event ke Manggis paling suka yang baju ni. Ni memang Manggis punya yang paling Manggis suka lah. Paling kegemaran lah. Kalau pergi Manggis mana-mana suka. pun, boleh pakai banyak-banyak kali pun Betul. tak kisah. Kalau macam Manggis sendiri boleh ceritakan, ini Manggis pakai pergi mana? Kalau Manggis pergi apa-apa event je lah. Jaranglah Manggis keluar jalan-jalan pakai ni. Kau nak pergi mana? Okey, dan warna favourite ataupun warna kegemaran Manggis untuk outerwear ataupun bahagian luar punya pakaian? Manggis sebenarnya suka color-color macam ni. Color-color yang Askar. Color-color askar. Color-color tanah, macam color brown, color coklat, color Kelabu gelap. Kelabu, denim. Kalau macam Manggis sendiri lah kan, bila bercakap mengenai idola fashion Manggis untuk tempatan dan juga antarabangsa, Manggis selalu tengok ataupun refer pada siapa? Sebenarnya kan, secara jujurnya, Manggis tak banyak tengok orang punya fashion. Paling yang Manggis tengok pun Rihanna lah. Kalau macam sebab Rihanna kan suka baju besar-besar. Kadang-kadang Manggis tengok orang tu, yang paling Manggis rasa yang paling betul-betul Manggis tengok orang dan terus nampak fashion tu Rihanna tu. Di bawah payungku. Payunglah. Tapi kalau kita perhatikan macam Cik Manggis ni, dia punya topi ni saya rasa ni baru suku. Baru suku. Oh, banyaknya. Baru suku. Boleh tak cerita pasal yang koleksi cap ataupun koleksi topi yang Manggis ada? Manggis memang suka topi daripada dulu lagi. Kalau kan dulu Manggis suka pakai snapback. Tapi snapback tu dia yang keras kat depan tu. Tapi sekarang macam dah tak sangat biasa-biasa je untuk Manggis lah. So Manggis jenis suka yang macam ni, nama dia dead cap. Dead cap tu dia memang kalau perempuan pakai, dia memang terus lekat kat kepala. Oh, dia macam penyit-penyit macam tu? Dia terus macam buka sikit. Dia macam terus
Ikut dia bentuk? kenalah, ikut bentuk kepala tu. Wow. So lepas tu macam orang dulu kan suka penyek-penyek macam tu kan. Sampai sekarang kita buat juga. Betul. Sampai sekarang kita buat juga. Lepas tu macam ni nak tunjuk dah juga, ni adalah topi pertama brand ni yang Acham surprise kan Kak Manggis. Wah, ini kira macam ada momen-momen romantik. Iya, sebab ini, ya Allah, ini memang Manggis suka sangat ni. Manggis suka gila. Lepas tu tahu-tahu dia macam dia dah beli, dia pakai post box kakak Manggis yang dekat overseas punya, tahu macam mana tah. Lepas tu tahu-tahu sampai macam, oh my god. Bahagia. Dapat topi bahagia, nampak bukan diamond ke. Selain daripada telefon pintar, pastinya kalau macam Cik Manggis pergi mana-mana, mesti nak ada konten, mesti nak kena buat video. Kadang-kadang macam yang ada menari-nari tu kan. So, apakah di antara gadget yang selalu Cik Manggis akan bawa? Tak akan tinggal. Okey, kamera lah. Walaupun telefon kita memang bawa mana-mana, selalu macam kita boleh je record, boleh rakam daripada kita punya telefon kan. Tapi sebenarnya bagi Manggis lagi suka quality tu. I mean quality yang berbeza daripada orang lain. So macam Manggis ini yang sekarang Manggis punya kamera. Favorite lah, kegemaran. Belum, dia bukan favorite lagi, tapi memang sebab dia baru, so dia jadi favorite lah. Okey, dan macam Manggis sendiri lah kan. Manggis rasa penting tak kalau macam seorang wanita ni kena jaga kecantikan dia, kena jaga diri dia sendiri supaya bila berjumpa dengan orang tu dia akan rasa macam dia proud of herself. Patut tak? Mestilah. Kita perempuan ke, lelaki ke, kecil ke, besar ke, mesti kena jaga diri. Sebenarnya macam Manggis sebenarnya ikut nasihat ayah Manggis daripada dulu lagi. Sebenarnya cantik tu kedua. Yang pertama adalah bersih. So lagi satu, untuk cantik tak semestinya luaran je, dalaman juga. So kita kena apa orang panggil tu seimbang, luar dengan dalam. Tapi kita mesti kena jaga kecantikan. Sebab lagi-lagi perempuan, sebab kita orang pandang muka kita dulu. So muka kita ni yang bercakap dulu. Saya pun ada juga perasan kalau macam dekat atas ni Cik Manggis siap keluarkan lagi ni ada medal ataupun pingat World Championship Performing Arts. Yang ini adalah pemenang untuk persembahan vokal terbaik di dalam lagu berkumpulan 2016. Amboi, baru berkecimpung dekat dalam industri masa tahun 2016 terus dapat anugerah. So mungkin boleh ceritakan pengiktirafan ni. Okay, ni sebenarnya ini adalah pengiktirafan yang paling bermakna lah untuk Manggis dengan DFAM. Sebab masa awal-awal tahun 2015 kita buat DFAM, kita start DFAM, kita sebenarnya memang target anugerah industri muzik. Kita memang macam mana pun kita cakap, kita nak juga dapat satu. Kita nak juga, at least nak juga dapat satu tau. Lepas tu bila tahun depan tu, yelah memang ni kira first lah. Ni sebabkan Super Girls. Ni untuk lagu Super Girls. Macam mana buat dengan pingat ni? Yang ni masa Manggis masa Manggis belajar dekat UiTM dulu. Manggis tahun 2011 kot. Tak ingat lah. 2011 rasanya. Manggis dengan Manggis punya kawan-kawan dekat UiTM, kita orang masuk World Championship of Performing Arts dekat Hollywood, LA. Wow. Lepas tu yang ni adalah medal, bukan medal gold, tapi ni sebenarnya medal Grand Champion untuk kategori duet. Wah, nyanyi ya ni? Bukan. Duet menari. Oh, duet menari. Wah, tengok banyak kita tak tahu cerita pasal Cik Manggis. Hanya dekat dunia Femina saja. Betul-betul. Kami berikan yang terbaik untuk anda. Tetapi kita pastinya nak tahu bagaimanakah sebenarnya Cik Manggis menjaga penampilan daripada pemakanan juga. Jadi anda akan terus bersama dengan saya dan juga Cik Manggis dalam Dunia Femina, Bijak dan Sihat untuk segmen Femina Sihat. Bulan penuh dengan kasih sayang, Ramadan, karunia Sang Maha berwajah bahagia menyambut gembira. Kita duduk. Siap dah ada buah, dah ada suplemen-suplemen. Tapi sebelum tu, pastinya penonton Dunia Femina nak tahu jugalah. Kalau macam kita nak jaga penampilan bukan setakat dalam daripada luaran je, mesti dalaman juga kan. You makan apa untuk breakfast, untuk sarapan pagi, untuk makan tengah hari, minum petang dengan makan malam? Okay, kalau breakfast, kalau makanan sarapan, Manggis sebenarnya suka makan roti bakar. Roti bakar, lepas tu dengan susu. Ataupun roti putih tu, Manggis letak peanut butter. Okey. Lepas tu cicah susu. Kalau makan tengah hari, minum petang seterusnya? Tengah hari adalah makan yang paling berat. Jadi Manggis memang lebih gemar nasi. Kalau lauk tu macam-macam lah. Kalau macam Manggis suka yang sup-sup.
Tom yam putih, bukan tom yam merah. Tom yam putih. Pedas ke tak suka pedas? Suka pedas, masam-masam sikit. Tapi memang tak ada tak makan pantang-pantang apa semua, tak minum ais ke, makan nasi ke apa semua. Sebab ada certain orang yang macam selebriti, saya tak boleh makan nasi sebab saya nak jaga badan. Saya tak boleh makan. Saya tak boleh tak makan. Oh, saya boleh. Kena makan. Dan mungkin juga Cik Manggis tak makan sayur. So apa yang you buat untuk gantikan sayur tu? Manggis memang akan makan suplemen. Makanan tambahan tu lah. Sebab Manggis Manggis memang tak makan sayur. Makan satulah sayur, bayam. At least tak sayur lah kan. Popeye tak makan. Tak makan. Ni yang paling Manggis suka sekali, oren. Boleh makan? Boleh. Ni sebab vitamin C sangat bagus untuk kulit kita ya semua. Okey, kalau macam saya tengok dekat sini, Manggis dah prepare ada madu, lepas tu ada juga dengan sarang burung. Ini memang antara makanan tambahan yang sekali Cik Manggis makan ke apa? Kalau macam ni, Manggis jarang-jarang lah. Tapi Manggis akan makan kalau macam Manggis sakit tekak ke. Sebenarnya, ini madu ni Manggis baru belajar makan. Bila Manggis rasa beza tau. Bila makan madu ni, bila time sakit tekak tu dia macam lega. Lepas tu sebenarnya madu pun bagus juga sebenarnya. Dan ni adalah sarang burung. Sarang burung ni orang bagi. Baru nak cuba? Baru nak cuba. Tapi selalunya Manggis tahu sarang burung adalah bagus untuk kulit juga. Sebab Manggis punya penjagaan kulit Manggis ada yang pakai sarang burung. Okey, seperti yang dijanjikan, kalau anda perhatikan, tengok Cik Manggis siap dah tukar baju lagi sebab nak tunjukkan antara aktiviti riadah yang sering kali dilakukan oleh Cik Manggis. Sebab Cik Manggis ni, dia punya nama cukup sinonim dengan penari. Tengok dekat dalam dia punya social media pun banyak yang menari-nari dekat dalam aplikasi apa semua. So mungkin you boleh bagi tahu, adakah aktiviti riadah yang selalu you lakukan adalah menari? Betul. Manggis sebenarnya memang menari daripada kecil sampai ke besar. Memang tak boleh tak menari tu. Kadang-kadang kalau kita berjalan pun, tanyalah Hazrul Manggis, tengah-tengah berjalan pun macam ada benda dekat dalam otak. Ada tak kalau macam tidur pun menari juga? Tak pasal lah kita tidur, mungkin laki kita tak boleh kot. Okey, kalau macam aktiviti riadah seperti menari ni kan, seringkali Cik Manggis lakukan dekat mana? Dan berapa kali seminggu Cik Manggis akan lakukan aktiviti riadah menari tu? Sebenarnya Manggis akan dekat rumah lah, paling senang kat rumah. Tapi kadang-kadang sebab Manggis pun mengajar juga, jadi Manggis dekat studio. Macam tu lah, studio rumah. Okey, ada tak tips-tips yang boleh dikongsikan kepada mereka yang mungkin rasanya dekat dalam hati ni suka menari, tapi keras kejong je? Tips. Memanglah kita keras kejong kalau kita belum pernah menari lagi. Tapi kalau misalnya kita betul-betul nak buat sesuatu, kita kena mesti ada langkah pertama lah. Sebab sebelum Manggis pandai, Manggis tak pandai juga. Okey, cuba ajar Fiza menari sikit. Okay, Manggis ajar. Snap. Snap. Okay, langkah depan. Langkah depan. Angkat kaki atas. Angkat kaki atas. Okay. Dia buat sama-sama tau. Satu. Dua, belakang. Dua. Tiga. Cucuk. Sekejap saja lagi macam Cik Manggis akan kongsikan juga kepada anda semua bagaimanakah Cik Manggis menjaga kesihatan dan juga kecantikan pada raut wajahnya. Sama-sama terus bersama dengan saya dalam Dunia Femina. Untuk segmen Femina Cantik, sekarang ini kami berada di klinik Dr. Sofia.Y di mana kalaulah anda perhatikan situasi ataupun suasana dekat sini pun dah happening dah macam best sangat-sangat. So kita nak tanya jugalah doktor. Sebelum kita tanya pengalaman Manggis sendiri kan. Macam Dr. Sofia, you adalah seorang doktor estetik dan you juga adalah di antara owner untuk klinik ni. Mungkin boleh ceritakan mengenai rawatan yang dilakukan dekat Cik Manggis supaya dia tambah cantik. Okey. Silakan. Okay, so hari ni Cik Manggis dia buat treatment pecah lemak. Okay, so treatment pecah lemak ni actually
salah satu treatment yang ramai gemar juga sebab kita tahu rakyat Malaysia dia one of the, salah satu rakyat yang banyak ada masalah obesity, okey. So kita akan buat treatment yang tadi itulah, kita akan inject ubat tu dan dia akan nampaklah dalam masa 2 minggu macam tu you mesti nampak dah dia punya Dia result. punya kesan dah. Mungkin kalau macam Dr. Sofia sendiri boleh bagi tahu dekat semua penonton Dunia Femina, berapa kerap mereka perlu lakukan treatment? Itu bergantung pada individu, okey. Tapi kekerapan tu memang selalunya kita nasihatkan dalam seminggu sekali, okey. Seminggu sekali dalam 3 ke 5 kali macam tu treatment tu Kena rajin jaga pemakanan lah, jaga pemakanan dan exercise. Dan kalau buat bahagian perut macam Cik Manggis buat, kita advise untuk pakai girdle ataupun Rap. Rap lah. So pakai bengkong. Yes, bengkong. Itu dia, bengkong. Sebenarnya baru tadi terfikir nak pergi makan rucanan. Lemak tu. Memang tak jadi dah. Okey, macam Cik Manggis kan, boleh juga ceritakan kepada semua peminat-peminat Cik Manggis, lepas dah buat treatment ataupun proses pecah lemak tu, apa you rasa? You rasa sakit ke rasa macam? Sebenarnya ini pertama kali Manggis buat treatment ni. Masa yang tadi Manggis dekat dalam bilik rawatan tu, dia akan cucuk kan buah lemak tu. So yang cucuk tu dia tak sakit, cubit tu dia sakit. Oh, cubit lagi sakit. Tapi doktor dia ada kaedah dia. Cubit sakit sebab dia tak nak rasa yang cucuk tu. Betul. Tapi rasa doktor mantau, doktor nanti geram masa siapa cubit buat. Tapi bila dah keluar ni, dia adalah rasa macam dekat poin-poin tu. Mungkin itu poin-poin lemak tu ke yang Bila kita inject tu lah ubat tu terkumpul kat situ, rasa suam-suam kat situ lah. Ada rasa suam-suam. Okey, kalau macam Cik Manggis sendiri akan buat tak rawatan pecah lemak ni lagi kalau diberi kesempatan? Kalau tengok 2 minggu tu macam mana. Kalau berjaya? Kalau berjaya, Apa-apa pun kita pun nak tahu jugalah. Ini adalah di antara soalan wajib yang saya akan tanya dekat semua selebriti yang join Dunia Femina. Okey. Apakah sebenarnya definasi femina buat selebriti, lagi-lagi Cik Manggis? Bagi Manggis, kita wanita, kita yang pertama sekali kita kena pandai berdikari. Sebab kita kena pandai jaga diri dan kita kena sentiasa yakin dengan diri sendiri. Sebab kita ada banyak macam-macam anasir luar-luar yang mungkin boleh menjatuhkan kita, tapi macam mana kita nak bangunkan diri kita dengan sentiasa bersikap positif, dan bila kita positif, itu yang akan yakinkan diri kita yang kita boleh buat apa saja. Terima kasih banyak kepada Cik Manggis kerana sudi bersama dengan saya dalam Dunia Femina. Pastinya kepada semua penonton Dunia Femina, anda dah pun dapat sedikit sebanyak tips yang bermanfaat dikongsikan oleh Cik Manggis sendiri. Boleh guna pakai dan diharapkan kita akan berjumpa lagi dalam waktu dan juga siaran yang sama dalam Dunia Femina, bijak dan sehat.